Assalamualaikum dan salam seraku sayang, bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, hasil daripada kajian penyelidikan untuk menghasilkan minyak daripada sumber lumut akan diketahui dalam tempoh 6 bulan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Hopeng memberitahu hasil kajian itu akan menentukan sama ada lumut tersebut dapat dikomersial atau tidak. Kalaunya economically viable dari sudut pengeluaran penanaman alge lumut dan juga berapa volume yang boleh menghasilkan minyak, berapa liter daripada katakanlah 1 kilo lumut. Kalaunya harganya berapa juta dapat kita dikomersialiskan, maka kita akan mengeluarkan secara besar, you scale it up lah. Jadi become commercially viable. Dari sudut dia dapat kita menghasilkan biofuel, dan biofuel itu dapat digunakan oleh kapal terbang, penerbangan aviation fuel lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Expo Pendidikan Sarawak di Kuching pada Sabtu. Sehubungan itu, beliau berkata bagi melakukan penyelidikan yang mampu memberi manfaat kepada negeri ini, mereka yang mempunyai kepakaran berlatar belakangkan biologi dan kimia adalah diperlukan. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menjelaskan Sarawak mempunyai tradisi yang tinggi dan cara hidup bersatu padu. Menurut beliau, rakyat di Sarawak hidup berbilang bangsa dan berinteraksi seperti kata pepatah, cubit paha kanan, paha kiri terasa jua. Ini menjadi asas bagi kita membangunkan negeri kita mengikut tradisi dan kepercayaan kita masing-masing. As you know, if I can understand it correctly, Gawai is to mark your bountiful harvest. After hard work, spirit of 1 year. And that concept is the concept that is very near to me. So that Sarawakian will harvest whatever we have for benefit of everybody. That is why under post-COVID development strategy, we're talking about social inclusivity, inclusive. And once we have a good harvest, we share with everybody. And that is the concept of GPS government. Beliau berucap demikian di Majlis Sambutan Gawai Dayak Peringkat Negeri tahun 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Sabtu. Jelas Premier Sarawak lagi, Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya dapat hidup dalam suasana aman dan harmoni dengan persekitaran yang amat baik untuk melangkah maju ke hadapan. As you know, God is very kind to us because we have lot of resources, and these resources are the asset that we have. And in economic term, asset is very, very valuable to us, provided we know how to manage our asset. At the same time, to give value to our asset. In this case, we are trying our best to add value to the various resources that we have. But at the same time, we must be in tandem with the current development throughout the world. Tidak dapat kita hanya melihat kita sendiri, tetapi tiap-tiap tindakan kita hendaklah relevan dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Dalam pada itu, majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian daripada artis tempatan, persembahan kebudayaan serta persembahan daripada pahlawan Iban, kumang gawai, dayung sangon serta keligit yang memperagakan pakaian tradisional dari daerah masing-masing.
Berucap dalam majlis sama Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala memberitahu komuniti Orang Ulu telah diberikan penghormatan sebagai tuan rumah dan penganjur utama bagi Majlis Sambutan Gawai Dayak Peringkat Negeri tahun 2022. Menurutnya, sambutan ini bertujuan meraihkan kemajuan dan kejayaan masyarakat Dayak serta memupuk keakraban dan perpaduan di kalangan pelbagai masyarakat Sarawak dalam mengatasi cabaran baharu pada masa hadapan, terutamanya dari segi ekonomi digital dan hijau. The theme for this year's Gawai is similar to previous year's theme, and that is Segulai Sejalai, which capture the essence of our resolve to maintain the prevailing unity, peace and harmony among Sarawakians in light of our unique diversity in terms of ethnicity, tradition, culture or religious belief. Tambahnya, sebilangan besar rakyat Sarawak termasuk masyarakat Dayak mempunyai keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap kepimpinan Primer Sarawak untuk memimpin negeri ini melalui cabaran yang akan datang. Datuk Gerawat dalam pada itu percaya bahawa masyarakat Dayak akan terus menyokong kerajaan Sarawak, pimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang berwawasan inovatif dan pragmatik. Laporan seterusnya, kepelbagaian budaya dan adat resam yang dimiliki dalam komuniti Dayak perlu terus dikekalkan dan dipertahankan. Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata ini penting agar ia dapat diteruskan kepada generasi akan datang. Jadi, pengawal tahu ke adat kita ke bergiling bidai tu Siti, ianya Siti dukumai nak berkat dukumai kita adat. Tang budaya kita. Lepas tu Siti hari budaya kita ke bangsa Dayak atau ke kita Iban ke patut dikingat ke kita. Jadi mulai ya bedau gawai pengawal kita pelabak ko belak nemu magang kok kita tadi ngancau tikai. Biasanya pengawal ke ngancau tikai 2-3 hari sebedau gawai. Ngancau tikai lalu tuai rumah kita tahu ketua gawai baru rumah panjang Siti-Siti. Miau sekali rumah kasuh harus sedia berancau ke tikai. Lalu berancau ke tikai. Udahnya tadi lalu jadi gawai kita. 2-3 hari udahnya lalu sampai ke penghujung ke gawai. Dia kita nemu ke gawai kita. Pengawal kita dikumpai ngiling tikai atau ngiling bidai. Jadi itu adat kita. Tahu ke budaya kita ke bangsa Dayak. Jadi budaya kepatut dikekang, patut datang ke kita. Beliau berkata demikian dalam projek pengerami ngiling badai anjuran Persatuan Ketua Masyarakat dan Ketua Kawam KMKK Daerah Tatau di Hotel Promenade Bintulu baru-baru ini. Dalam program berkenaan, Datuk John Siki turut mengumumkan geran projek kecil luar bandar MRP kepada Persatuan KMKK Daerah Tatau sebanyak RM20,000. Beralih ke perkembangan di Asajaya, Expo Pendidikan Sarawak merupakan satu usaha kerajaan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar terutamanya lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM berkenaan peluang meneruskan pengajian di negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak telah menubuhkan institusi pengajian tinggi dan institusi kemahiran di Sarawak. Jelasnya, ia bertujuan untuk memastikan anak-anak Sarawak dapat melanjutkan pelajaran dalam akademik maupun kemahiran. Di samping itu, tambah Datuk Seri Abdul Karim, mereka yang dipilih untuk melanjutkan ke institusi pengajian di negeri ini berpeluang mendapat penajaan daripada Yayasan Sarawak berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Pegawai Daerah Asajaya, Rais Ahmad pada Majlis Perasmian Expo Pendidikan Asajaya di Kompleks Sukan Asajaya pada Sabtu. Tambah Datuk Seri Abdul Karim lagi, penganjuran Expo itu di setiap daerah mampu mengelakkan isu pelajar tercicir untuk melanjutkan pelajaran disebabkan masalah logistik meskipun pelajar tersebut mempunyai kelayakan yang sesuai. Justru itu katanya, semua pelajar perlu menggunakan peluang yang disediakan menerusi Expo tersebut dengan sebaik mungkin bagi memastikan impian mereka untuk Menara Gading tercapai.
Dalam program sama, 809 voucher pakaian seragam diagihkan kepada 32 buah sekolah daerah asal Jaya, manakala anugerah pelajar cemerlang SPM disampaikan kepada 8 penerima melibatkan 5 buah sekolah. Berita selanjutnya, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG digesa agar memainkan peranan yang aktif dalam kerjasama antara pihak sekolah dan pemimpin bagi membangunkan fasiliti pendidikan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidol, pemimpin peringkat kampung bersama warga pendidik juga harus peka dengan isu yang melibatkan pendidikan di kawasan masing-masing, terutama isu pelajar tercicir. Katanya, Kerajaan Sarawak telah menyediakan pelbagai bantuan untuk memudahkan pelajar kita melanjutkan pelajaran seperti Yayasan Sarawak, Baitul-Mal dan banyak lagi. Malah katanya Sarawak juga mempunyai banyak universiti tempatan yang tidak kurang hebatnya dan berharap pelajar di sini mengambil peluang keemasan ini. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Expo Pendidikan Peringkat Daerah Daro 2022 pada Sabtu yang turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi Ahmad. Pada majlis sama, Dato' Abdullah juga berkesempatan menyampaikan insentif kepada pelajar cemerlang SPM 2021 dari SMK Semop. Selain itu, turut disampaikan voucher bantuan pakaian seragam kepada 22 buah sekolah di daerah Daro yang melibatkan seramai 450 orang pelajar berjumlah RM90,000. Mengakhiri edisi tengah hari ini dengan sedikit berita sukan. Rekod cemerlang Kuching City FC KCFC dalam kempen Liga Premier 2022 diteruskan dengan menewaskan PDRM FC 2-1 dalam perlawanan berlangsung di Stadium Negeri Petrajaya pada Sabtu. Dalam aksi penuh dramatik itu, penyerang import KCFC Abu Kamara muncul wira dengan menanduk masuk gol kemenangan skuad The City Boys pada minit ke-90 masa tambahan 3 minit. Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman terlebih dahulu meletakkan KCFC di hadapan pada minit ke-8. Memasuki lewat babak pertama, aksi kedua-dua pasukan bertukar agresif ekoran hujan lebat yang turun di Stadium Negeri. Situasi itu memaksa pengadil perlawanan Muhammad Sari Tahir terpaksa menghentikan perlawanan pada minit ke-64 setelah keadaan padang mula ditenggelami air hingga menyukarkan pergerakan pemain kedua-dua pasukan. Sebaik perlawanan bersambung, giliran skuad The Corps menggandakan asakan dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-70 hasil jaringan Duskeswaran Ganasan. Ketika perlawanan seakan berkesudahan seri, Abu Kamara menceriakan penyokong tuan rumah dengan menanduk masuk bola berpunca dari sepakan sudut sekaligus memastikan 3 mata mutlak menjadi milik KCFC. Kemenangan itu melonjakkan KCFC di tangga ketiga Liga dengan mengumpul 20 mata hasil dari 6 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan setakat ini. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.